Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang sudi meluangkan masa menyertai pameran maya kita yang diadakan di Google Meet pada hari ini. Sebelum saya mengupas topik kita, suka saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Mujahid bin Ahmad Kushairi. Saya berasal dari negara Stesel B. Saya ialah PPI SMP ambilan Ogos 2024. Baiklah, pameran kita pada hari ini ialah penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina jati diri Muslim. Antara topik atau aspek-aspek yang akan saya kupaskan pada hari ini, pertama sekali ialah definisi ibadah. Seterusnya, manfaat penghayatan ibadah. Lalu definisi akidah. Keempat, manfaat penghayatan akidah. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Kita mulakan dengan definisi ibadah. Pertama sekali, definisi ibadah dari segi bahasa yang berarti abada. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, abada, yang bermaksud menyembah atau mengabdi. Ibadah pula dari segi istilah merujuk kepada segala bentuk perbuatan, perkataan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk mengabdikan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersesuaian dan berketepatan dengan syariat Islam. Seterusnya, kita berpindah pula kepada manfaat penghayatan ibadah. Manfaat penghayatan ibadah yang pertama ialah dapat membentuk keyakinan diri yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghayatan ibadah dengan penuh keikhlasan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lama atau yang lalu dan meningkatkan darjat seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat penghayatan ibadah yang kedua pula ialah dapat memperkuat kesabaran dan keteguhan hati seseorang. Dengan menghayati ibadah, ia mengajarkan seseorang untuk lebih sabar dan tegar dalam menghadapi ujian hidup. Hal ini kerana kita dapat menyedari bahawa Allah selalu menguji hamba-hambanya dan di setiap kesulitan ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat yang ketiga ialah memperkuat dan memantapkan pengurusan masa. Dengan menghayati ibadah, ia mengajar kita betapa pentingnya mengatur masa agar kita dapat memberi keutamaan kepada perkara-perkara yang lebih penting dalam kehidupan. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimas salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah yang lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. Berdasarkan dari ayat surah Al-Ankabut ayat 45, yang menunjukkan bahawa manfaat menghayati ibadah ialah kita dapat mengelak atau mencegah diri kita dari melakukan maksiat atau perbuatan yang keji dan mungkar dan menguatkan dan mengingati kita untuk sentiasa mengingati Allah kerana faedah dan kesannya yang banyak. Itu ialah manfaat penghayatan ibadah.
Seterusnya, kita berpindah pula kepada definisi akidah. Pertama sekali, akidah dari segi bahasa bermaksud keyakinan atau kepercayaan dasar yang harus diyakini sepenuh hati oleh seorang Muslim tanpa keraguan. Akidah merujuk kepada prinsip-prinsip pokok atau prinsip-prinsip asas dalam Islam yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat serta takdir, iaitu qada dan qadar. Akidah pula dari segi istilah merujuk kepada keyakinan atau kepercayaan yang mendasar dalam agama Islam yang harus diimani oleh setiap Muslim. Akidah Islam membentuk dasar keyakinan seseorang terhadap seluruh ajaran agama Islam. Kita berpindah pula kepada manfaat penghayatan akidah. Pertama sekali, manfaat penghayatan akidah ialah membina jati diri Muslim yang seimbang. Dengan menghayati akidah, ia dapat menghasilkan seorang individu Muslim yang memiliki keseimbangan antara akidah yang kuat dan ibadah yang berkualiti, sehingga mereka dapat menjadi contoh atau teladan yang baik dalam masyarakat, baik dari segi akhlak, moral, etika, disiplin dan keteguhan dalam berpegang kepada prinsip agama Islam. Manfaat penghayatan akidah yang kedua pula ialah ia mendapat meningkatkan kesedaran. Dengan menghayati akidah, kita dapat meningkatkan kesedaran kita tentang pentingnya akidah yang benar dan mendalam, serta kita dapat memahami kepercayaan dasar Islam seperti rukun iman dan rukun Islam agar kita memiliki keyakinan yang kukuh dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang. Contohnya seperti Ayah PIN, GISB dan sebagainya. Manfaat penghayatan akidah yang tiga pula ialah membentuk keyakinan yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam penghayatan akidah, seseorang Muslim memiliki keyakinan yang kuat bahawa hanya Allah lah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Hal ini membawakan ketenangan hati kepada kita kerana mempercayai bahawa Tuhan semuanya, segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Berdasarkan ayat ini, ia menunjukkan bahawa melalui penghayatan akidah, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh godaan atau pemikiran yang menyimpang. Dengan penghayatan akidah juga, kita dapat membawa ketenangan batin dan juga keyakinan yang kuat hanya kerana Allah lah tempat bergantung kita atas segala sesuatu. Selain itu juga, melalui penghayatan akidah, kita juga dapat menyucikan diri daripada perkara-perkara yang syirik. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kesimpulannya, dengan ini dapat kita simpulkan bahawa akidah dan ibadah harus dihayati kerana banyak manfaat yang dapat kita perolehi. Contohnya seperti melalui penghayatan akidah dan ibadah, kita dapat meningkatkan kesedaran dan pemahaman kita, pegangan dan ilmu. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah menghayati kedua-dua akidah dan ibadah untuk menjadi umat Islam yang lebih baik. Sekian, itu sahaja saya, Mujahid bin Ahmad Kushairi, untuk pameran maya kita yang bertajuk
penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina jati diri muslim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.